Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat pagi, Ramadan Mubarak pada semua yang berpuasa pada hari ini. Pada hari ini kita akan cuba untuk melihat sebuah karya yang merupakan tulisan masters oleh sarjana tempatan kita Dr. Amran Muhammad, berjudul Ibn Sina on Demonstration. Karya ini karya yang nipis, dan tak salah jika saya katakan ini merupakan suatu culmination atau himpunan tulisan-tulisan Ibn Sina yang terbuku di dalam Asy-Syifa, Al-Isyarat, Uyunul Hikmah dan beberapa yang lain. Danishnameh itu karya bahasa Parsi yang berbicara tentang mantik atau logics. Jadi sebagai mukadimahnya saya ingin mengutip pandangan yang disebut oleh Pope Joseph Ratzinger, yang kalau siapa yang pernah melihat cerita The Two Popes di Netflix itu, ni salah seorang Pope-nya yang telah bersara pada tahun 2013 dan digantikan dengan Pope Francis yang sekarang. Jadi waktu itu beliau merupakan cardinal, satu jawatan di bawah Pope yang sebelum dilantik sebagai Pope. Dalam suatu acara yang disebut sebagai Mass Pro Allegando Romano Pontifis, beliau telah menyampaikan sebuah syarahan penting dan memberi amaran kepada fenomena yang disebut sebagai dictatorship of relativism, iaitu kediktatoran kenisbian, suatu keadaan di mana kebenaran semakin kabur dan yang dianggap sebagai benar itu bersifat nisbi. Apa yang betul pada saya tak boleh saya paksakan kepada anda, kerana apa yang betul pada saya itu hanya untuk saya saja. Jadi misalan kata saya katakan muzik itu haram, jadi orang di luar tak semestinya mengikut pandangan yang sama. Jadi mereka mereka akan mengatakan bahawa itu pandangan saya yang mengatakan muzik itu haram, walaupun saya ada dalil. Tapi dia katakan ya, semua itu ada tafsiran, ada perbahasan dari sudut sanad dan sebagainya. Jadi di hujungnya yang dianggap sebagai benar itu bersifat nisbi. Kemudian apa kata beliau? Dia kata people does not recognize anything as absolute and leaves as the ultimate measure only the measures of each one and his desire. Ini mengenangkan kita kepada seorang ahli falsafah purba di Yunani silam bernama Protagoras. Nukilan yang terkenal adalah man is the measure of all things. Manusia merupakan kayu ukur kepada semua perkara. Dan kita tahu pada zaman Yunani silam itu, Protagoras merupakan salah seorang daripada sufostaiyin atau ahli safsatah, saya tak pasti apa terjemahan bahasa Melayu dia, tapi mereka yang bergelumang dalam ilmu retorik dan memperkuat hujah yang lemah dengan berbagai hujah-hujah lain. Tetapi ini bersifat fallacy dan retorik. Ia merupakan pekerjaan yang lumayan, laba yang sangat besar bagi mereka yang mempunyai ilmu ini, kerana zaman Yunani silam, Sofis, betul, zaman Yunani silam, budaya mereka mengamalkan terlalu bergantung kepada mahkamah, sehingga apa sahaja kesalahan terus dibawa ke mahkamah dan disaman atau didakwa. Tetapi sebagai reaksi kepada budaya ini, maka orang-orang kaya mereka akan mendidik anak mereka dengan ilmu sofistri ini, supaya apabila dirundung masalah pada hari muka, mereka boleh menjawab di mahkamah. Jadi dengan hujah yang kecil pun boleh diperbesarkan, bukti yang kecil boleh diagung-agungkan, sehingga dengannya mereka boleh memenangi perdebatan di mahkamah. Maka ini idea sophistry ini merupakan kunci penting pada zaman itu. Sebab itu datang tokoh seperti Socrates
dinukilkan di dalam buku-buku Plato yang membantah keras budaya mengajarkan ilmu kenisbian ini kepada masyarakat Yunani pada waktu itu. Jadi mereka menyusun suatu ilmu untuk melawan budaya ini yang pada hari ini kita kenali sebagai ilmu mantik atau logics. Ibn Sina misalnya, yang kita akan bahas selepas ini, mengatakan bahawa Aristotle telah menyusun ilmu mantik ini sampai tidak ada lagi pembaharuan yang boleh dibuat. Tapi sudah tentu ini sekadar qaul yang ingin menggambarkan tawaduk beliau, kerana jelas Ibn Sina telah melakukan banyak pembaharuan di dalam ilmu mantik, sehingga pada pandangan ramai seperti Nicholas Rasher mengatakan abad Ibn Sina abad di mana Ibn Sina hidup dan berkarya itu merupakan abad Ibn Sina, kerana besarnya sumbangan beliau dalam ilmu mantik dan juga ilmu falsafah secara umumnya. Sehingga kita tidak jumpa lagi, saya itu berjumpa dengan saudara Firuz, kita ada perbincangan ringkas. Kita tak jumpa mana-mana tokoh selepas Ibn Sina yang menulis dengan pembaharuan terhadap ilmu mantik. Yang datang selepas itu hanya sekadar bersifat syarahan ataupun talkhis atau ringkasan. Jadi bila ringkasan ni dia semakin nipis. Pada abad ke-13 kita ada satu tokoh mantik yang agak popular di pondok-pondok kerana diajarkan kitabnya Isagogi, iaitu Isagogi merupakan terjemahan kepada Al-Madkhal ataupun pengenalan kepada kategoris atau makulat Aristotle. Jadi ini hanya merupakan terjemahan kepada bahasa Arab, kerana banyak intipati, hatta termasuk contoh-contoh, semuanya diambil daripada buku ataupun karya Aristotle. Okey. Jadi itu sejarah kemunculannya. Kita pun tahu pemikiran sofistri ini dikecam teruk kerana menggalakkan manusia untuk menisbikan semua kebenaran. Kalau sekadar fakta itu apatah lagi. Kemudian juga nilai. Jadi Protagoras ni kita kata mengetengahkan idea bahawa kita tidak boleh tahu Tuhan tu macam mana. Kalau kita baca mitos ataupun epik Yunani lama, Homer, Iliad, Odyssey, kita akan dapat tahu bahawa tuhan-tuhan Greek semuanya banyak bersemayam di gunung Olympus, dan kita ada banyak yang terkenal, Zeus, kemudian Poseidon dan lain-lain. Tapi kata Protagoras, ini semua kita tak betul sebab kita tak boleh tahu hakikat mereka ni sebenarnya macam mana. Tapi jangan terkejut jika kita katakan bahawa masyarakat Yunani pada waktu itu memang percaya itulah Tuhan mereka, yang ada kalanya berkahwin dengan manusia. Kalau kita baca epik tu banyaklah yang negatif tentang, sehingga memustahilkan kita untuk percaya bahawa itulah Tuhan. Sebab terutama untuk agama Abrahamic, Islam, Christianity dan Judaism, mereka telah diperkenalkan dengan konsep tauhid pada asalnya, ya. Dalam Christianity ada Trinity, tapi tak percaya bahawa satu kesemuanya. Judaism juga percaya pada Elohim atau Yahweh yang Esa, dan Islam percaya pada Allah yang Esa. Tetapi konsep ketuhanan kita begitu sakral dan kudus sehingga sukar untuk kita percaya bahawa berlaku ketimpangan dan buruk akhlak, su'ul akhlak di dalam seperti mana yang terpapar dalam epik Yunani silam. Tapi sudah tentu jika kalian baca misalnya karya Ismail Al-Faruqi, ada dijelaskan bagaimana tauhid di dalam Islam berbeza dengan tauhid Judaisme dan juga agama Kristian. Itu ada panjanglah, tapi seringkas saya perlu nyatakan di sini ada perbezaannya lah tauhid itu. Terutama tauhid Judaism ini ada, walaupun sakral, tetapi ada juga unsur-unsur kemanusiaan. Tuhan menangis, Tuhan berperang dengan manusia, dan ittihad dan hulul itu begitu berakar di dalam agama Christianity.
di mana kita menyaksikan Tuhan menjelmakan dirinya daripada logos, dibalut dengan daging dan tampil ke pentas dunia di dalam waktu yang fana ini, dan di dunia fizikal yang juga fana, tetapi dalam bentuk manusia. Jadi itu ada huraian panjang. Okey. Jadi kita masuk kepada buku ini. Seperti yang saya sebutkan, ini merupakan tesis masters beliau pada tahun, diterbitkan 2016 lah sebagai buku, dan beliau ada menceritakan serba-serbi bagaimana sahabatnya di Libya, Kalam Research Media, yang menggalakkan beliau untuk menerbitkan buku ini. Dan penulis sendiri mengatakan bahawa karya ini merupakan himpunan dan huraian tentang burhan atau demonstrative logics daripada 5 karya Ibn Sina. Apa dia? Yang pertama Asy-Syifa, kemudian Al-Isyarat wal Tanbihat, kemudian Uyunul Hikmah, kemudian saya tulis tak boleh faham tulisan saya sendiri. Kemudian Danishnameh, dan ada satu lagi karya. Okey, tak apalah. Jadi ada 5 karya ini, yang daripada 5 ini kita kumpulkan idea-idea tentang burhan, kemudian kita bukukannya. Dan saya telah sebut tadi pandangan Nicholas Rasher terhadap Ibn Sina, orientalis, Arabist, mengkaji tentang sarjana Islam. Dan beliau begitu mengagumi, dan beliau katakan bahawa begitu besarnya dan original sumbangan Ibn Sina ini, sehingga kalaupun ada yang setaraf dengan beliau seperti Al-Farabi, Ibn Rushd, tidak sama, sebab mereka ini masih sangat bergantung kepada kerangka pemikiran Aristotelian. Jadi Ibn Sina ini, yalah, kita bahas tentang Islamisasi ilmu. Orang tanya, bila Islamisasi ilmu mula? Siapa yang mulakannya? Jadi sebut tokoh-tokoh moden. Tapi istilah Islamisasi ilmu itu sebagai suatu konsep tidak pernah ditarifkan secara mutlak. Dalam mantik kita tahu ta'rif atau had itu penting. Sebelum kita nak mulakan syllogism atau qiyas, perlu ada ta'rif yang tam, haddut tam, baru kita boleh bangunkan qiyas kita. Tetapi apa yang saya ingin sebut di sini adalah Ibn Sina merupakan tokoh yang pada hemat saya banyak mengislamkan idea-idea yang diperolehinya daripada pembacaan beliau terhadap Aristotle, Plato, dan juga penulis-penulis Yunani silam yang lain. Dan kita dapat lihat misalnya dalam Ilal Arba'ah, The Four Causes, yang begitu popular dalam falsafah physics atau tabi'iyat, yang menceritakan mengenai apakah dia 4 punca kepada sesuatu jisim. Ibn Sina melakukan pembaharuan yang sangat monumental daripada faham fizik yang sekular, dimasukkan unsur pencipta yang esa, as-sababul awal, ya, atau pencipta yang pertama atau penyebab yang pertama. Itu sangat besar. Jika saudara-saudari ingin baca lanjut, saya sarankan baca satu tesis ataupun buku oleh Dr. Syamsuddin Arif tentang Al-Ghazali dan Ibn Sina. Tajuknya nanti saya akan tulis di ruangan komen, saya terlupa tajuknya, tajuk panjang, tetapi bercerita tentang sebab musabab dalam pandangan Al-Ghazali dan Ibn Sina. Okey. Dan kita tahu Kitabul Mantiq ini terdiri daripada 10 tajuk. Apa dia itu? Yang pertama Al-Madkhal, kita dah cerita tadi. Isa Ghuji merupakan pengenalan ataupun prolegomena kepada maqulat atau kategoris. Kemudian kita ada kategoris al-maqulat. Kemudian kita ada al-ibarah atau dalam buku Aristotle The Interpretationnaire, kitab tafsir lah, hermeneutik. Kemudian al-qiyas, iaitu
prior analysis, kemudian al-burhan, posterior analytics atau apodoixis, kemudian al-jadal, topics, kemudian as-safsatah, ini juga kita sentuh tadi, sophistry atau sufasta'iyah, kadang-kadang disebut sufasta'iyah, kadang-kadang safsatah. Kemudian al-khitabah atau retorik, dan yang terakhir asy-syair atau poetics. Okey. Penting juga untuk kita sebut di sini bahawa Ibnun Nadim yang mengarang kamus Al-Fihris itu, yang ta'rif ya, beliau yang pertama kali menterjemahkan apa tadi kita kata posterior analytics atau apodoixis di dalam bahasa Yunani atau barangkali Syriani pada zaman keemasan kepada Al-Burhan. Dan selepas itu Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd dan lain-lain mengambil istilah Al-Burhan untuk menjelaskan tentang demonstration tadi atau posterior analytics atau apodoixis. Kenapa saya sebut ini? Kerana ini merupakan, cuba lihat penghargaan atau martabat yang diberikan kepada ahli bahasa pada waktu itu. Apabila bahasa Arab yang menjadi lingua franca barangkali ya, waktu itu Arabisasi di mana-mana sampai ke Baghdad, daripada orang Parsi menulis dalam kitab dalam bahasa Arab, Al-Ghazali, Ibn Sina dan lain-lain. Jadi bila bahasa Arab itu mempunyai martabat yang tinggi dalam masyarakat, dan kita ada ahli bahasa yang fasih, yang tahu struktur bahasa, semantiknya, dia tahu terminologi, dia tahu tentang semualah tentang bahasa, fonetik dan lain-lain, ilmu-ilmu bahasa ini. Sarjana-sarjana di bawah yang mengembangkan ilmu-ilmu dalam bidang lain akan mengambil daripada mereka. Orang sebesar Ibn Sina pun mengambil terjemahan Al-Burhan daripada Ibnun Nadim. Cuba kita banding dengan kita pada hari ini. Di mana martabat bahasa kebangsaan kita. Saya selalu mengomel dengan rakan-rakan atau kenalan. Kita ada satu institusi yang memperkasakan atau memformalkan bahasa kita, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka. Tetapi peranan yang diambil atau dimainkan pada saat ini belum mencapai tahap seperti institusi bahasa katakan di Jerman atau di Britain. Di Amerika kita ada Merriam-Webster, di Britain kita ada Oxford Dictionary. Mereka begitu progresif, bukan sekadar menterjemah tetapi membentuk perkataan baru. Hari ini kerja kita terjemah ya, dah tular. Misalnya perkataan apa, trending, okey, orang dah pakat guna trending, baru kita nak terjemah kepada sohor kini. Orang dah guna hashtag lama dah, hashtag daripada tahun bila? 2018, mungkin lebih awal. Ini bangsa hashtag ni. Dulu orang tak guna simbol itu untuk ada maksudnya. Baru kita ada tanda pagar. Dan terjemahannya juga tak begitu, tak praktikal, terlalu panjang. Tanda pagar, sohor kini, ya, satu usaha yang baik, tapi perlu diberi kredit. Tapi kita perlu lebih pantas. Bukan bila dah tular merata-rata baru kita nak terjemahkan. Kita perlu juga bentuk perkataan yang baru. Saya rasa Indonesia laju di sini dalam meringkaskan perkataan dan membentuk perkataan dengan lidah bangsa itu agak mudah dituturkan. Okey. Jadi itu sedikitlah tentang terjemahan Al-Burhan kepada bahasa Arab. Okey, sekarang kita masuk. Jadi kias ini burhan merupakan salah satu daripada 5 jenis kias. Ini yang disebut di dalam semua kitab mantik lah. Saya ada di sini juga terjemahan Baitul Hikmah Isaruji, juga ada membahaskan ringkas di belakang, di hujung sekali. Apakah dia 5 kias itu? Yang pertama burhan, yang kedua jadal, yang ketiga khitab atau retorik, yang keempat syair atau poetics,
dan yang kelima safsatah, sufasta'iyah ataupun sebahagian al-mughalatah, fallacy. Jadi kelima-lima ini merupakan penghujahan. Tetapi yang paling benar dan yang paling sahih di sisi semua mantiqiyun adalah burhan. Sebab itu burhan ini perlu sebagai sebuah sistem ataupun kita kata kaedah diguna pakai hatta di dalam sains. Dan ini juga menarik Ibn Sina sebab dia memasukkan elemen-elemen sains dan juga ontologi di dalam perbahasan mantik. Okey. Jadi sudah tentulah Dr. Amran membahas panjang lebar. Ada perkara yang saya terpaksa langkau kerana begitu teknikal, seperti persoalan tentang matalibul ummahat, iaitu 4 soalan asasi, ma, lima, ai dan 5 syai'. 5 syai' ataupun maksudnya untuk mencari jawapan kepada hal bagaimana. Jadi ini soalan-soalan yang sebenarnya digariskan oleh Ibn Sina untuk membentuk qadiyah atau proposition atau kenyataan. Okey. Kemudian, kita sebut tentang qiyas. Jadi apa qiyas ni sebenarnya? Qiyas terdiri daripada beberapa elemen lah, bergantung kepada aspek apa yang kita nak bahaskan. Kalau kita nak bahaskan daripada aspek struktur, dia ada had, dia ada juga qadiyah, dia ada ta'rif dan dia ada kenyataan. Tapi kalau kita nak bahas dari sudut nilai kebenaran, dia ada yang kita sebut sebagai tasawur dan tasdik. Ini mantik qadim lah, ya. Tasawur bahasa mudah, konsep, dan tasdik maksudnya ada pembenaran. Kita boleh katakan dia benar ataupun salah. Kalau dia tidak mempunyai nilai benar atau salah, itu tak termasuk di dalam mantik yang kita nak bahaskan qiyas burhani ini. Okey. Apa misalnya kenyataan yang tidak mempunyai nilai? Belikan buku itu. Itu satu kenyataan. Fi'il amar. Jadi dia tidak mempunyai nilai. Betul ke? Salah ke? Kita tak boleh fikirkan nilai. Tetapi jika saya katakan buku itu milik kamu, itu ada nilainya. Maksudnya boleh ditashkik sama ada betul ke buku ini milik kamu ataupun bukan. Bila buku ini bukan milik kamu, tak semestinya milik saya. Mungkin milik orang lain, atau mungkin tidak ada pemilik sama sekali. Jadi mantik kita bahaskan ini dua nilai. Dia tidak sama dengan mantik ataupun logik di dalam Buddhism atau Zen. Mereka ada 4 nilai. Apa dia? Benar, salah, benar dan salah, tak benar dan tak salah. Itu 4 nilai. Tapi mantik yang menurut tradisi jalur daripada Yunani Purba sampai ke Mantikiyun di Baghdad, di Morok Maghribi dan tempat lain, 2 nilai. Sama ada benar atau salah. Okey? Jadi sebab itu ada yang disebut sebagai tasdik ni. Tasdik ini adalah apa yang dibenarkan dengannya. Okey? Atau bahasa Inggerisnya assent. Assent. Tadi tasawur, konsep, tasdik, assent. Okey? Dan apa contoh had? Ya, tadi kita sebut had salah satu komponen di dalam qiyas. Had ini mestilah merangkumi apa yang kita sebut sebagai kulliyatul khamas, atau 5 perkara universal atau sejagat. Apa dia 5 ni? Genus, fasal ataupun spesies. Saya pun kena tengok boleh terjemahan dia. Jins, fasal, nau', kemudian kita ada amah, kemudian kita ada khasah. Jins, fasal, nau' ini merupakan konsep yang duduk di bawah zat.
bila kita nak takrifkan sesuatu secara zat atau secara mahiyah atau secara esensinya atau saripatinya itu, ya, kita gunakan ketiga-tiga ini. Tapi apabila kita ingin menakrifkan sesuatu berdasarkan apa yang kita boleh lihat, ciri luaran, sama ada dari sudut tinggi, rendah, warna, saiz, berat dan sebagainya, itu yang tadi, yang baki lagi dua, iaitu khas ataupun am. Ini di bawah payung ird. Ird ni maksudnya apa yang kita boleh lihat, ciri secara luaran. Kedua-duanya penting dalam ta'rif. Contoh, ya, dalam mantik ni kena bagi contoh baru orang faham. Manusia, kita katakan manusia, okey, katakan kita nak takrifkan dari sudut had. Jadi manusia sebenarnya kita tahu adalah haiwan nautik. Haiwan merupakan jins ataupun jenis, dan nautik itu adalah satu sifat yang khusus untuk manusia, tetapi dia lebih terperinci atau lebih khas. Dia boleh jadi macam dia boleh jadi banyak perkara lah, tapi ini yang masyhur, ya. Apa disebut itu? Okey, sedikit tanbih terkait dengan fossil. Dia ada dua jenis fossil, atau kita kata ada dua jenis perincian. Yang pertama, perincian yang sekadar ingin mencerminkan mahiyah sesuatu. Yang kedua, perincian yang ingin membezakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Okey. Contoh, bila saya kata manusia adalah haiwan, contoh ya, haiwan yang berfikir, itu sebenarnya kita sedang menggunakan kategori kedua, iaitu sifat yang membezakan manusia dengan semua manusia yang lain, dengan semua haiwan yang lain. Ya, sudah tentu hari ini kita katakan sotong juga berfikir, dolphin ada IQ yang sangat tinggi. Betul, berbeza lah cara pemikiran mereka. Kalau kita gunakan psikologi Ibn Sina, barangkali itu sekadar di dalam ilmu kita kata fakulti khayal atau estimation. Kucing, semua haiwan pun ada tindak tanduk yang pada kita seolah-olah mereka berfikir. Tapi sudah tentu kita bercakap soal adakah ia sekompleks manusia ataupun tidak. Ya, semut juga boleh membina satu peradaban. Dia ada sistem, dia ada semut askar, ada ratu semut yang ada sayap, dan mereka boleh membina sebuah istana yang sangat dahsyat. Ya, pada kita itu mesti ada ukurannya. Begitu juga dengan lebah yang boleh membina empayar madu dengan bentuk hexagon, oktagon yang begitu, kita kata ukurannya itu sama. Jadi banyak lagi lah kita nak cakap di sini, banyak lah. Semua haiwan pun ada keistimewaan masing-masing, tetapi tidak ada yang menyamai natik manusia ini. Yang kita boleh ada mantik, kita boleh ada bahasa, kita boleh ada penghujahan, kita boleh ada tasdik. Ini tidak ada pada haiwan lain. Barangkali pertuturan mereka atau komunikasi sama mereka bersifat praktikal, tetapi kita ada konsepnya, kita ada dunia lain yang melibatkan dunia pemikiran. Okey. Jadi itu adalah sifat yang khusus membezakan kita dengan spesies yang ataupun jins yang lain. Tapi kita ada sifat yang khusus tetapi untuk merujuk kepada manusia. Apa dia? Manusia adalah haiwan yang berjalan dengan, apa dia sifat manusia itu? Katakanlah berjalan dengan dua kaki. Dia betul tak mahiyah manusia? Betul. Jarang sangat manusia berjalan dengan tiga kaki. Selalu orang buat teka-teki, siapa manusia mana yang berjalan dengan tiga kaki? Sebenarnya bukan tiga kaki, dua kaki, satu tongkat. Jadi tak betul lah sebenarnya. Teka-teki nak berjenaka sahaja. Tapi manusia secara fitrahnya semua dua kaki. Tanpa kita menafikan ada keharusan
untuk Allah Ta'ala ciptakan ada 4 kaki, ada 5 kaki dan sebagainya. Tapi secara adat yang hampir sukar digugat, manusia berjalan dengan 2 kaki. Sekarang ni orang kata burung berjalan dengan 2 kaki. Itu yang kita maksudkan dengan sifat yang khusus, tetapi dia tidak betul-betul membezakan perkara itu dengan perkara yang lain. Jadi apa sifat yang membezakan manusia dengan haiwan lain? Itulah tadi, an-natiq, boleh bertutur, yang ada logos, nataqa, boleh berfikir. Okey. Baik, itu secara ringkas konsep. Pendirian peribadi saya, mantik ini mesti belajar dengan berguru, ada kelas. Jadi kalau sekadar ulasan begini, saya rasa kita bagi ringkas-ringkas sajalah, sekadar untuk memberikan tasawur am atau gambaran umum apa yang dibahaskan dalam mantik sebenarnya. Okey. Kemudian Ibnu Sina berbahas tentang ta'rif atau had. Beliau mengatakan untuk menakrifkan sesuatu, kita perlu elakkan sekurang-kurangnya 2 perkara. Yang pertama, menakrifkan sesuatu dalam bentuk yang berulang, circular. Yang kedua, menakrifkan sesuatu dengan penakrifan yang lebih kabur ataupun lebih kabur. Okey. Jadi yang pertama, kita ada apa yang disebut sebagai definiendum. Definiendum ni adalah benda yang kita nak takrifkan dia. Kemudian kita ada takrif, definition, dan di dalam definition itu ada komponen-komponen yang kita sebut sebagai definient. Jadi untuk yang pertama tadi, yang kita katakan tak boleh ditakrifkan dengan sesuatu yang bersifat circular atau penakrifan ulangan, adalah di mana dalam takrif definient, salah satu daripada definient adalah definiendum. Contoh. Apa contoh dia? Okey, contoh ringkas ya. Sebentar ya, bateri. Okey, contohnya matahari. Allah, apa ni? Okey, contohnya terima kasih Ustaz Faizul. Contohnya yang disebut di ruangan komen, boleh tengok. Insan huwal bashar, manusia adalah, tapi ini dari sudut bahasa Arab itu kekayaan, manusia adalah insan, katakan contohnya. Okey, manusia adalah insan. Ataupun contoh lain, matahari adalah bintang di angkasa. Kita tahu bahawa matahari merupakan bintang. Ini kita cheat lah. Maksudnya selepas kita dah tahu matahari itu memang bintang. Tapi kalau kita nak jelaskan kepada orang yang tak tahu, kita kata matahari merupakan bintang di sistem suria. Jadi matahari memang bintang. Maka kita tak jelaskan apa-apa. Kita hanya memberi sedikit, sekelumit penjelasan. Itu contoh definiendum ada di dalam salah satu merupakan salah satu daripada definient. Itu istilah Latin, tak apalah. Tapi yang pentingnya, maksudnya kita nak takrifkan sesuatu itu tak perlu, dia tak boleh ada di dalam takrif kita. Okey, yang kedua adalah kita menakrifkan sesuatu dengan istilah yang samar ataupun kabur. Contoh, kita kata syurga merupakan tempat yang tak pernah orang sampai lagi. Dia tidak memberikan apa-apa penjelasan kepada orang yang tak tahu syurga itu apa. Ya, kerana ya hakikatnya banyak tempat yang saya
kita semua tak pernah jejakkan kaki. Dia tak memberikan gambaran yang khusus tentang ciri syurga itu sebenarnya. Jadi itu penjelasan yang kabur. Itu antara dua kategori penjelasan ataupun ta'rif yang perlu dielakkan. Ini Ibn Sina tegaskan. Jadi ta'rif yang baik adalah yang kita sebut tadi, yang terdiri daripada kulli zati dan kulli irdi, iaitu ada jins, fasl, kemudian ada nau', penjelasannya. Dalam takrif yang kedua barangkali kita boleh gunakan irdi. Contoh irdi adalah manusia merupakan haiwan yang ketawa. Okey, ketawa itu adalah iaitu sifat yang kita lihat secara zahir atau lahir manusia. Jadi kita menjelaskan bahawa manusia adalah haiwan yang ketawa. Itu merupakan salah satu contoh penakrifan menggunakan had yang sempurna lah, tam di sisi mantiqiyin. Okey. Kemudian sebagai penutup, ada 6 jenis. Okey, tadi kita bicara panjang lebar tentang burhan kan. Sekarang ni saya harap semua telah jelas bahawa burhan merupakan satu kaedah kias atau syllogism yang paling sahih, yang paling boleh dipercayai, yang paling credible. Tetapi kita nak tahu sumber dia. Kenapa kita kata burhan ni sebagai paling credible? Bukan sekadar dari sudut sistem ataupun kaedah. Kerana dia ada premis 1, premis 2. Premis boleh banyak, lebih pun tak apa. Kemudian ada kesimpulan atau natijah. Kaedah ni ia membantu dalam membentuk suatu kesimpulan yang boleh dipercayai dan tak boleh diperdebatkan lagi. Tetapi ada juga yang kita katakan elemen-elemen keyakinan. Al-Abhari sebut al-yaqiniyat. Ibn Sina sebut sebagai qadiyah burhaniyah, iaitu propositions, demonstrative propositions, kenyataan-kenyataan yang burhani. Dia terdiri daripada 6. Yang pertama kita sebut sebagai awaliyat. Maksudnya perkara yang tak boleh disangkal, ya, ataupun diketahui secara daruri. Apa contohnya? Contohnya, dan disebut di sini, tak boleh diragu lagi pada saat seseorang tahu 2 terma daripada premis. Misalnya, jika seseorang tu tahu tasawur ataupun konsep keseluruhan, kul, keseluruhan atau the whole, dan seseorang itu tahu yang keduanya, dia tahu maksud sebahagian atau ba'd atau a part of. Okey, jika kita letak dalam satu premis, keseluruhan itu lebih berbanding sebahagian, atau the whole is bigger than the part. Juz'i, sebahagian itu. Bila mana kita faham dua ini dan kita jadikan sebagai satu premis, ini tak boleh disangkal lagi. Ya. Siapa yang cuba untuk menyangkal, silakan datangkan hujah bagaimana untuk menyangkal. Dalam ilmu matematik, saya ingat 1 tambah 1 sama dengan 2 itu pun suatu perkara yang daruri, tak boleh disangkal oleh sesiapa, katakanlah daripada peradaban mana atau zaman bila. Ya, kalau boleh disangkal itu, kita boleh sangkal semula. Ya, barangkali ada orang yang saya ingat saya ada yang membuat kajian PhD untuk membuktikan 1 tambah 1 sama dengan 2. Bagaimana untuk buktikan. Dan dia boleh datangkan macam-macam hujah untuk cuba untuk menyangkal. Tetapi kita tetap boleh menyangkal semula, dan di hujungnya tak lari kesimpulan 1 tambah 1 adalah 2. Okey. Jadi itu yang kita sebut sebagai awaliyat. Pengetahuan secara daruri, secara necessary. Dia mesti begitu. Okey. Kemudian kedua, musyahadat atau pemerhatian.
Ini yang melibatkan mahsusat, deria manusia. Misalnya kita katakan api itu panas. Dalam banyak keadaan, api memang panas. Tak kisahlah warna biru, merah, kuning, oren, panas. Satu aja pengecualian zaman Nabi Ibrahim, itu saja. Tapi ini tidak membatalkan logik ini. Kerana itu yang kita sebut sebagai mukjizah, itu maksud dia khariqun lil adah, sesuatu yang keluar daripada adat. Tapi adatnya api panas. Daripada dulu sampai sekarang. Dan untuk masa depan kita dapat katakan api panas. Okey. Jadi itu berdasarkan pemerhatian kita, mahsusat kita. Kemudian ada juga yang kita katakan sebagai mujarrabat atau uji kaji. Ini yang menariknya, kerana Ibn Sina menggunakan istilah induktif di sini, istiqra'i. Apabila kita katakan uji kaji, apabila diulang-ulang uji kaji itu menghasilkan natijah yang sama. Jadi kita boleh bentuk satu premis. Katakan misalnya apabila api ada oksigen, ada objek, maka dia akan terbakar. Itu natijah yang kita dapat hasil daripada uji kaji. Dan ini berlaku dalam banyak ketika. Istilah axiom, ada yang kata axiom, saya ingat saya kalau dalam buku Spinoza tu dia ada apa kita kata tu, turutannya itu hierarki. Dia ada asalnya konsep, kemudian axiom, dia ada lagi 2-3. Tapi setakat yang saya tahu, kadang-kala diterjemahkan sebagai axiom daruriyat ni, kadang-kala dia ada istilah lain. Dan axiom ini diterjemahkan untuk apa satu lagi ya, tu nanti saya akan buat sedikit kajian dan tulis di ruangan komen. Spinoza baca lama. Dalam buku Ethics dia tu, dia kan membuktikan kewujudan Tuhan melalui, kita kata, urutan-urutan logik ni. Seperti juga dengan badihiyat, betul Ustaz? Badihiyat, ya. Betul. Tapi yang mana satu mana satu terjemahan yang betul itu yang perlu disemak semula lah. Kita kena semak balik. Mujarrabat, uji kaji. Sukar untuk kita ragui ya. Dia dah sebut contoh tadi, setiap kali dieksperimenkan natijah yang sama. Yang seterusnya adalah hadsiyat atau intuisi. Di sini Ibn Sina tidak banyak membezakan intuisi atau hadsiyat dengan mujarrabat, kerana kata beliau sendiri ada aspek yang sama dari sudut intuisi dengan mujarrabat. Cuma bezanya mungkin penekanan pada intuisi itu lebih bersifat kita tahu secara natural, tetapi juga berdasarkan uji kaji. Contoh yang disebut di sini adalah bulan Sifu, terima kasih. Jadi bulan cahayanya itu diperolehi daripada matahari. Jadi ini berdasarkan hadsiyat ya. Maksudnya kita tahu tidak mungkin bulan itu ada cahayanya sendiri. Kemudian mutawatirat, ini kita pun rasa sesuatu itu disampaikan secara mutawatir sampai kepada kita secara tradisi, generasi ke generasi, sehingga walaupun kita tak ada bukti, kita yakin itu benar. Contoh yang popular adalah Mekah wujud, Baghdad wujud, New York wujud, Madagaskar wujud. Ini semua tempat-tempat yang kita tak ada bukti. Bagi siapa yang belum pergilah, siapa yang dah buat haji, umrah, dia tahulah. Tetapi kita percaya wujud kerana sampai kepada kita secara mutawatir. Tu. Kemudian ada yang disebut sebagai qadaya qiyasatuha ma'aha, iaitu
proposition atau kenyataan yang di dalamnya sendiri mengandungi kias. Contoh, 2 adalah separuh daripada 4. Jadi ini merupakan kias in itself, tapi dia menjadi proposition. Okey, dan menjadi satu qadiyah. Dan okey, saya rasa sekadar itu sahaja. Sejam. Terima kasih. Jika ada apa-apa perbincangan atau penambahan, sila. Berdekat, saya nak baca komen si Funasir sebentar. Okey. Terima kasih. Ya, sebenarnya kita nak mulakan dengan Ibnu Sina pun sesuatu yang baik, kerana di samping beliau mengetengahkan mantik sebagaimana yang dipelopori oleh Aristotle, ada pembaharuan yang dilakukan. Jadi saya rasa permulaan daripada Ibnu Sina bukan sesuatu yang terkejut atau kompleks. Dengan syarat kita baca syarahan lah. Nasruddin At-Tusi antara yang mensyarahkan Asy-Syifa Ibnu Sina dalam Kitabul Mantiq, dan banyak lagi lah syarahan pada hari ini. Jadi dengan syarahan ini akan menjelaskan, dia akan datangkan contoh, ada sedikit ta'liqat dan juga penjelasan lanjutan terhadap apa yang dibawa oleh Ibnu Sina. Ibnu Taimiyah mengkritik mantik dalam Ar-Raddu 'ala Mantiqiyin atau Naqdul Mantiq, nama ringkas berjilid, dan ini merupakan kritikan yang substantial, dan saya bersetuju jika kita ingin baca kitab Ibnu Sina maka perlu difahami konsep-konsep asas, terutama dalam qiyas. So Ibnu Sina banyak kritik pada bab itu, dari sudut tasawur, dari sudut menghasilkan natijah yang sahih dan valid dan yakin. Ya. Seingat saya sudah diterjemah ke bahasa Inggeris oleh Wa'il Hallaq. Ibn Taymiyah Against Logicians. Okey. Jika anda baca misalnya Mantiq Al-Ghazali di dalam Qistasul Mustaqim, Mi'yarul Ilm, dan apa satu lagi kitabnya itu, okey, tak apa. Al-Ghazali bahas juga tentang tasawur, tasdik, dan sebenarnya beliau bahas panjang lebar tentang qiyas. Satu lagi dalam Muqaddimah Mustasfa. Muqaddimah Mustasfa juga berbicara tentang ilmu mantik, dan beliau tegas mengatakan ini merupakan ilmu yang kalau siapa tak tahu ilmu ini, fala thiqatan lahu, tidak boleh dipercayai pandangan-pandangannya. Jadi mantik penting sebenarnya, bukan sekadar untuk pemikir atau kalau dalam konteks Protagoras itu untuk peguam, lawyer di mahkamah. Bukan sekadar itu, tapi semua. Kerana kita perlu mewujudkan masyarakat yang kritis. Al-Mughalatat misalnya hari ini, jika siapa yang belajar mantik, dia akan kesan dengan mudah segala mughalatat yang tersebar, sama ada di media sosial atau dalam wacana-wacana umum, kenyataan-kenyataan para pimpinan. Jadi kita boleh point out. Jadi bila kita tahu mughalatat ini, dan kita tahu sufastaiyahnya, penghujahan mereka ini, kita tak akan mengikut emosi. Masalah dengan kita adalah kurangnya cernaan mantik, maka kita terpedaya dengan falasi-falasi yang diutarakan, dan semangat yang berkorbar membawa kita mengikut agenda yang dicorak. Sebab itu mantik ini bukan sekadar
logik akal, tetapi juga terkait dengan jiwa manusia. Maka apabila kita lihat di dalam Quran sendiri, Iblis menggunakan mantik untuk menjustifikasi keingkarannya daripada bersujud kepada Nabi Adam AS. Apa premis atau kias yang digunakan? Adam daripada tanah, aku daripada api. Dia ada satu qadiyah yang mahzuf di situ, yang tersembunyi, iaitu adalah api lebih baik daripada tanah. Ya. Jadi kesimpulan dia adalah dia takkan sujud pada Adam, ataupun api tidak akan sujud kepada tanah. Itu sebenarnya kias, mantik yang digunakan. Tetapi kekurangannya adalah, apa teguran Al-Quran terhadap sikap ini? Kerana menuruti hawa nafsu. Jadi bukan salah menggunakan akal tu, tetapi akal yang dipandu oleh hawa nafsu akan mengakibatkan mantik yang sebegini. Jadi di dalam hal-hal ibadat, ada perkara yang ghairu ma'qul, yang tidak boleh dicecah oleh segala kaedah-kaedah mantik. Maka yang diperlukan daripada seorang hamba itu adalah menyerahkan dirinya, seperti mana ditonjolkan oleh Nabi Ibrahim, menyerahkan sepenuhnya kepada takdir sampai ke saat akhir ingin menyembelih anaknya. Dalam Quran atau dalam tradisi Islam itu Ismail, dalam tradisi Abrahamik yang lain itu Ishak. Mereka jalur mereka daripada Sarah, itu daripada Hajar. Okey, tapi tak maulah bahas soal nasab ni. Perdebatan yang sampai ke hari ni tak kesudahan. Cuma yang kita nak beritahu bahawa betul penting peranan akal, tapi jangan kita lupakan peranan kalbu. Ya. Jadi dalam soal mencapai kebenaran, ada laluan yang mesti kita navigate dengan berhati-hati. Bukan sekadar ingin menyatakan kebenaran sampai melukakan hati orang atau memutuskan silaturahim, tetapi ada kaedah-kaedahnya lah. Iaitu sebab itu penting untuk kita seimbangkan semua, akalnya, jiwa, akidah. Okey, saya tengok tak ada apa dalam komen. Terima kasih kepada siapa yang hadir. Selamat berpuasa. Semoga dengan bulan Ramadan ini kita dapat membersihkan jiwa kita, memasuki madrasah tarbiyah, memperbanyakkan ibadah, ringankan tangan untuk bersedekah kepada semua, dan jangan lupa tilawatul Quran. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.